Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, jadikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan. Kita nak tengok Team Talk. Ada lagi tak Team Talk, Haikal? Nak tanya soalan kawan-kawan kita kat sana. Kita nak jemput saudara Nazri pula. Tadi dia ada DM saya nak tanya soalan. Silakan Nazri. Soalan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Man dan juga semua yang dikasihi dan disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya nak bertanya tentang soalan juga lari sikit daripada tajuk, bukan berkenaan dengan Isra Mi'raj, tapi dia berkenaan dengan bacaan lazim, iaitu surah yang kita selalu baca selama ni, macam suratul Fatihah, yang ada satu ayat tu. Nak tanya, ada tak manhaj ataupun dalil yang mengatakan untuk seorang, untuk individu yang solat berseorangan lah, di mana boleh tak seseorang itu dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim maknanya dia baca seorang diri, tapi untuk individu. Tapi manakala untuk jemaah dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Soalan dia, adakah dibolehkan membaca begitu atau tidak? Sebab ada yang belajar usuluddin, dia akan mengatakan macam benda ni berseorangan je. Macam untuk domer bahasa Arab mungkin macam kita tengok doa kunut Allahumma hadini fi man hadait, Allahumma hadina fi man hadait, macam itulah, berkurang macam itulah. So nak minta pencerahan dan soalan kedua, patutkah sebagai orang awam, patutkah kita berpegang kepada 4 ilmu hakikat, marifat, tarikat, ataupun pegang syariat saja? Itu saja soalan saya. Sorry. Baik, terima kasih. Agak menyukarkan. Itu saja. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Tuan. Baik, berkenaan dengan berkenaan dengan kita sebut ihdinas siratal mustaqim, Satu konsep yang kita kena faham di sini ialah membaca Al-Fatihah itu merupakan suatu rukun di dalam solat. Dan solat itu kita faham, solat itu sendiri merupakan ibadah yang khusus, ibadah yang mahdoh. Maknanya tidak boleh dibentuk mengikut cita rasa kita sendiri, mengikut faham kita sendiri ataupun logik bahasa. Kerana Rasulullah diutuskan untuk menyampaikan syariat. Maknanya jauh lebih tinggi daripada semata-mata bahasa. Maka kewujudan surah Al-Fatihah di dalam solat adalah suatu rukun yang kalau tak ada Al-Fatihah, tidak sah solat. La solata illa bi fatihatil kitab. Tidak wujudnya solat, maknanya batal solat, tidak sah solat kecuali dengan umul kitab ataupun dengan bacaan Al-Fatihah. Maka Nabi sendiri, orang yang paling pakar bahasa. Kita nak bincanglah, betul lah kata yang saudara yang bertanya tadi, kenapa Dina saya semayang seorang, untuk kami, kenapa tak ni? Baik, dia orang bahasa lah contohnya kan, maksud dia ikut logik bahasa. Tapi orang yang paling pakar bahasa Arab daripada profesor-profesor Arab, orang itu sudah tentunya Nabi Muhammad SAW. Tetapi baginda tetap ihdinas siratal mustaqim. Kalau baginda sembahyang tahajud seorang-seorang, baginda takkan tukar, tidak ada dalil yang menukar. Itu yang pertama. Yang keduanya, sembahyang ini ibadah, maka dia datang dalam bentuk tawakuf. Hukum asal sebagaimana kaedah yang Cik Man sebut tadi, al-aslu fil ibadah at-tawakuf. Asal hukum bagi ibadah, membaca Fatihah, menentukan Fatihah wujud dalam solat, itu satu ibadah yang dibingkaikan hanya dengan hak Allah saja. Manusia tak boleh masuk campur dalam membentuk ibadah mahdoh. Manusia tidak boleh masuk campur dalam membentuk ibadah mahdoh.
Ya, ibadah yang khusus. Manusia hanya boleh modify urusan keduniaan macam bisnes online, tak online, itu terpulang. Yang penting jangan menipu. Tapi dalam bab ibadah, manusia tak boleh tukar. Puasa bulan Ramadan, tak boleh tukar ke bulan Syawal. Mekah sebagai tempat haji, tak boleh tukar ke Paris, ke Kazakhstan. Okey? Kemudian raya 1 Syawal, tak boleh modify tukar ke 3-4 Syawal. Tak boleh. Termasuk juga bacaan surah Al-Fatihah di dalam solat sebagai suatu perbuatan ibadah maktab. Yang ketiganya, dalil yang mengatakan, yang menguatkan bahawa tak boleh tukar, Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka Nabi semayang macam mana? Nabi semayang dengan bacaannya macam mana? Fatihahnya macam mana? Ketika dia semayang seorang, dia tak tukar. Kemudian ketika dia semayang ramai macam mana? Maka wajib kita melihat dan wajib kita mengikut 100% apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab solat. Itu bab soalan Edina tadi. Yang kedua, soalan apa tadi yang kedua Ustazah Hidayu? Dia kata makrifat hakikat. Sebenarnya kebelakangan ini munculnya istilah ini, makrifat hakikat, semua tarikat apa semua ni, dalam bentuk sebilangan orang menggambarkan ia seperti satu aktiviti baru. Maknanya, okey, ni ada satu ilmu makrifat, kamu mesti mencapai, kalau siapa yang mencapai ilmu makrifat, maka kedudukannya tinggi. Seolah-olah benda tu macam eksklusif. Sebenarnya makrifat ini bahasa Arab. Bahasa Melayunya adalah pengetahuan, knowledge. Okey? Tarikat bahasa Arab, bahasa Melayunya ialah jalan. Hakikat bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah kebenaran. Benda-benda ni semua bukannya tok-tok guru zaman sekarang bawa. Nabi dah bawa dah. Nabi memang bagi kita makrifat kepada semua sahabat dari semua peringkat. Sama ada orang awam ataupun orang alim. Hadis-hadis Nabi didengari oleh semua orang. Sama ada di pasar, di rumah, isteri, budak-budak, kanak-kanak. Jadi dalam Islam ni tak ada diskriminasi. Kita katakan, okey, siapa nak belajar dengan saya, orang-orang tertentu saja yang dah sampai ke tahap tertentu. Yang belum sampai lagi je. Tidak, siapa kita? Sedangkan kita pun manusia juga. Kita pun terima ilmu daripada orang atas. Kita bukan Nabi. Kalaulah boleh membeza-bezakan, maka orang itu adalah Nabi. Tapi Nabi sudah tiada. Dan apa yang ada dalam Quran, kalau kita nak kata adanya ilmu makrifat yang tinggi, sumbernya Quran. Kalau adalah ilmunya hakikat, sumbernya Quran. Kalau ada ilmunya hakikat, tarikat, sumbernya Quran. Semuanya adalah Quran. Maka Quran itu adalah untuk orang yang beriman, tak kira apa pun. Cuma cara pemahamannya mungkin berbeza mengikut orang. Guru ni nak sampaikan ilmu yang sama tapi kepada 3 kelompok berbeza. Tapi dia nak sampaikan benda yang sama. Ayatnya mungkin berbeza. Benda yang sama pasal solat dia nak sampaikan kepada profesor. Maka ayatnya mungkin standard sikit lah. Mungkin bahasa Inggeris ke. Kemudian pasal solat benda yang sama dia nak sampaikan kepada remaja. Mungkin ayat dia ayat-ayat TikTok sikit. Dan benda yang sama pasal solat dia nak sampaikan kepada makcik kampung. Mungkin dia lorat-lorat sikit macam orang kampung kan. Jadi benda yang sama kelihatan berbeza hanya disebabkan oleh cara penyampaian. Tetapi intipati dan konten perkara yang nak disampaikan oleh pendakwah ini tetap sama daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sebab kita bimbang mutaakhir ini, kebelakangan ini Ustazah, banyak munculnya ajaran-ajaran sesat yang meletakkan nama-nama Arab ini tadi. Ini ajaran makrifat Tuan Haji Kaha contohnya. Ini ajaran tarikat Tuan Haji Ismail contohnya. So akhirnya budak-budak muda yang tak faham, dia akan kata, oh saya nak belajar makrifat dululah, saya nak belajar dekat sebuah rumah tu. Kita katakan pada dia, sebenarnya kau dah ada makrifat daripada sekolah rendah lagi. Sekolah rendah kau belajar rukun Islam berapa, rukun iman berapa, kemudian rukun semayang berapa, apa perkara yang membatalkan. Itu semua makrifat. Maknanya dalam erti kata pengetahuan agama asas. Kita dalam Islam ni lengkap ada tasawuf, ilmu jiwa. Dan kita juga dalam Islam ni ada ilmu praktikal iaitu fiqh. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu, siapa yang belajar fiqh tapi tak belajar tasawuf akhlak, maka dia ni akan jadi kurang hajar. Okey, dia akan jadi orang jahat. Ilmu banyak tapi tak beradab. Dan Imam Malik kata siapa yang belajar ilmu akhlak tapi tak belajar fiqh, kan? Ilmu akhlak dia belajar, tak belajar fiqh, maka dia ni akan sesat. Maknanya peluang dia untuk sesat terbuka luas. Tetapi kita mesti sempurna lengkapkan tafaqqaha, belajar fiqh, praktikal hukum dan juga tasawwafa, ilmu-ilmu berkenaan dengan akhlak dan kejiwaan. Wallahu a'lam. Iman, saya nak tanya soalan terakhir.
Dan sekaligus mungkin Cik Man boleh simpulkan mungkin dalam masa 5 ke 10 minit lagi lah kot kan. Mungkin soalannya adalah apakah hikmah peristiwa Isra' Mi'raj tu untuk zaman kita sekarang ni, dan mungkin Cik Man terus boleh simpulkan Cik Man untuk hari ini. Silakan Cik Man. Terima kasih. Di kalangan manusia ada yang melihat bahawa Isra' Mi'raj ini adalah peristiwa yang tak masuk akal. Kita bagi tahu di sini bahawa agama ini bukan 24 jam kita nak buktikan dengan akal. Banyak benda yang tak masuk akal sebenarnya agama ini. Kita jangan lupa agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu sebenarnya kita akan kata mana Allah tak dapat tengok pun kan, kita sendiri pun mungkin tak percaya. Sama macam perangai orang Bani Israel, dia tak nak beriman dengan Nabi Musa selagi dia tak tengok Tuhan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman dengan kamu wahai Musa selagi kamu tak menunjukkan kami wajah Allah. Dia nak tengok rupa Allah. Kan, bukan kecil-kecil anak permintaan dia tu, demand tu, tu yang kena petir tu, macam-macam sangat minta, dah dapat, lepas tu tak nak beriman pula, perangai orang Israel kan, zaman dululah. Zaman sekarang pun lebih kurang sama lah tu, yang menyerang umat Islam dekat Palestin semua tu. Baik, so kita katakan agama ini kita tak boleh meletakkan akal sebagai senjata utama untuk memahami agama, kerana akal kita terbatas. Okey, maka disebabkan akal kita terbatas, sebab tu Allah dengan kasih sayang rahmatnya menurunkan wahyu, iaitu Al-Quran dan juga Rasulullah, untuk membimbing kita, untuk menyantuni kita supaya kita boleh terima agama dengan baik. Agama tidak menafikan akal. Dalam Quran banyak afala taqilun, afala tatafakkarun. Allah memang suruh kita pakai akal. Tetapi akal mesti dibimbing oleh wahyu. Kalau akal dibiarkan telanjang tanpa wahyu, maka akal akan menjadikan kita takabur dan akan menyesatkan kita. Kalau wahyu pula kita baca tanpa akal, kita akan jadi jahil. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi yang membimbing kita dengan ilmunya yang bagi dia terima direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Isra' Mi'raj. Ada beberapa part dalam Isra' Mi'raj yang kita mungkin akan argue, tak masuk akal dalam pergi ke Sidratul Muntaha, patutnya makan masa berjuta-juta tahun, yang ni beberapa minit saja selesai nak turun semula ke bumi. Tetapi kita kena faham yang berkuasa untuk menguruskan semua ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pun kita tengok kan, kalau kita kata kita tak boleh memindahkan orang dalam 1 saat daripada London ke Malaysia. Tapi zaman sekarang ni ada suara yang boleh dipindahkan daripada Amerika ke Malaysia dalam beberapa saat. Orang kawan kita daripada Amerika telefon, kita angkat, beberapa saat suara dia daripada Amerika sampai ke Malaysia. Kita boleh terima. Itu manusia yang cipta teknologi. Apatah lagi kalau Allah yang mencipta segala bentuk kekuasaan ini. Kalau kita boleh percaya manusia yang mencipta teknologi boleh menghasilkan sesuatu yang sebelum ni kita rasa tak masuk akal, apatah lagi kalau Allah sendiri yang mencipta benda tu. Maka perjalanan Isra' Mi'raj sudah pastinya 100% diuruskan oleh Allah. Jadi apakah hikmah kita nak kaitkan zaman sekarang? Begitulah manusia. Ya, sentiasa dalam sepanjang zaman manusia merentasi zaman daripada zaman dulu, akan sentiasa berlakunya pertumbungan antara percaya dengan tak percaya, antara kafir dengan mukmin, orang yang beriman, antara orang yang menentang Tuhan dengan yang membawa kebenaran. Daripada zaman Al-Isra' dan Al-Mi'raj sampailah sekarang, ya. Maknanya mereka nak hanya melihat kepada kebendaan sahaja. Benda-benda yang bersifat roh, benda-benda yang bersifat orang kata benda-benda yang tak nampak ni, benda-benda yang kuasa-kuasa ni, dia orang tak percaya. Jadi benda tu memang ada sampai sekarang ini. Sekarang ni manusia kadang-kadang lebih cenderung untuk mempercayai benda yang nampak, materialistik, ya, kebendaan. Kalau tak kerana kebendaan, dia orang tak semangat untuk beribadat. Kalau kita kata semayanglah dapat pahala, tak nampak pahala, tak syok lah, saya nak upah duit. Kalau semayang Zuhur, kasih iPhone yang terbaru. Kalau semayang Asar pula, Samsung yang terbaru. Kalau semayang Maghrib pula, Xiaomi terbaru kan. Dia nak benda baru, dia semangat nak semayang. Puasa ni kalau bagi upah penuh, baru saya puasa penuh. Kalau tak nak, sedangkan Allah bagi upah lagi berjuta-juta kali ganda daripada upah manusia. Tapi kita tetap juga percaya dan cenderung kepada kebendaan. Maka sebab tu kita kena bersihkan hati kita balik, supaya kita meletakkan orang kata makanan jiwa ataupun ganjaran Allah yang bersifat maknawi itu lebih dekat di hati kita.
Bahkan kita tak pernah nampak akhirat dan kita tak nampak syurga neraka, benda tu benda yang ghaib. Tapi kita wajib percaya sebagai motivasi untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita di dunia ini sembahyang dan juga sebagai seorang hamba. Jadi itu yang dapat Cik Man sampaikan. Kita ambil iktibar pada malam ini daripada kisah Al-Isra' dan Al-Mi'raj, kita bawa ke zaman sekarang, suatu kisah yang menuntut keimanan kita, kepercayaan kita untuk mempercayai sesuatu yang datang daripada Nabi walaupun akal kita pada mulanya tidak boleh menerima. Jadi Cik Man mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Mungkin ada perkataan yang Cik Man rasa tak sesuai, tu Cik Man minta maaf. Dan terima kasih kepada Love Quran Group, terima kasih kepada Ustazah Hidayu, terima kasih kepada semua yang bertanya, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang orang kata sudi untuk meminjamkan telinga dan memberikan waktunya pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.